LI kita tu boleh ke macam saya bagi cadangan cara untuk mengajari lebih berkesan lepas ni macam tu ke? Tapi dia ada selit peribadi sikit lah ke tak boleh? Dia kita tak boleh nak buat cadangan ataupun komen yang yang biar realistik lah berkaitan tentang komen dan cadangan tu. Kalau awak rasa dia lebih kepada bersifat peribadi, mungkin awak tak perlu nak letak nama ataupun biarlah komen awak tu bersifat umum. Contoh dalam menangani bos, kita tahu hari ni awak kata bos ni macam mana pun dia bos, dia ketua. Jadi dia ada style yang berbeza-beza. Kita selaku pekerja yang makan gaji dengan dia, selagi kita boleh turutkan, laksanakan tugas kita lakukan. Tapi mungkin awak boleh kata awak cadangkan agar bos bagi ruang sedikit untuk pekerja bagi feedback ataupun luahkan apa yang perlu diluahkan. Jadi supaya akhirnya syarikat boleh berfungsi dengan baik. Tu awak boleh cerita macam tu. Tapi awak tak boleh kata saya tak puas hati dengan Cik Kamil ni. Cik Kamil ni dah lah muka senyum pun tidak. Janganlah sampai menyerang peribadi begitu. Awak cuma boleh kata umum macam tu. Sebagai seorang bos, memang ada karakter dia sendiri dan kita selaku pekerja gitu. Maknanya biar dia bersifat umum lah. Okay. Jangan spesifik awak hentam orang tu ke. Ataupun dan awak tak boleh juga sebenarnya tak boleh komplain untuk untuk bukan untuk peribadi, untuk kerajaan pun tak boleh jugalah nak hentam. Contoh anda tak puas hati, anda LI tempat yang tak best kan, anda kata sepatutnya latihan industri ni dimasukkan je, buat apa nak ada LI menyusahkan je kan. Tu tak boleh pun awak nak cerita benda tu dalam laporan akhir. Tak guna pun, pasal itu dah memang memang keperluan untuk anda layak mendapat diploma. Macam tu tak boleh lah. Ataupun anda mungkin anda tak puas hati dengan seseorang, tak bolehlah nyatakan. Dia lebih bersifat umum dan yang realistik. Yang realistik, yang janganlah bukan buat aduan macam tu. Okey. Aduh, rupanya yang saya rakam tadi terhenti. Ni saya rakam balik. Aduh. Macam mana ni? Saya pun tak pandai sangat lah nak rakam-rakam ni. Tak tahu kenapa tiba-tiba dia terhenti. Okey. Seterusnya ada lagi ke yang nak bertanya? Dipersilakan. Baik, Zaidi bertanya, dokumen appendix tu kena isi dua-dua sekali ke? Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris? Tak perlu. Salah satu, bahasa Inggeris ataupun bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris atau bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Kita sediakan dua-dua tu. Kita khawatir company besar-besar dia prefer bahasa Inggeris, so kita sediakanlah bahasa Inggeris. Kalau syarikat penyelia awak selesa dengan bahasa Melayu je. Okey. Yang penting appendix 1, appendix 2 tadi tu diisi lah. Tak kisahlah dia bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada ruang? Okey. 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 Untuk yang record kehadiran tu, kita yang isi ataupun majikan yang isi? Lepas tu just minta chop je? Dua-dua boleh. Pasal kadang-kadang penyelia
tak ingat pun awak cuti tu bila, hari apa, kan? Tak ingat pun. Jadi awak tulis hari apa yang awak cuti, sebab apa awak cuti, MC ke, ada urusan yang penting ke, minta dia sign chop, sign dan chop pada ruang sign dan chop dan pada ruang kat atas tu yang chop syarikat. Jadi soalan awak tu, siapa yang patut isi? Awaklah isi detail cuti awak tu, kemudian bawa ke penyelia untuk penyelia sahkan. Okey, boleh. Okey, baik, nak terima kasih. tanya. Okey. Berkenaan tarikh 14 sampai 18 hari bulan tu. Korang faham? Tarikh Kurang tu faham. memang kena jumpa. Dia macam ni, itu adalah ruang untuk sesi penilaian. Sesi penilaian dengan pensyarah penilai tak membabitkan penyelia industri. Pasal tarikh tu awak dah tamat LI. Tak ada keperluan pun penyelia industri berada di situ. Okey. Jadi tarikh 14 hingga 18, tempoh masa tu adalah ruang untuk buat sesi penilaian. Jadi saya dah bagi tadi jadual pensyarah penilai beserta dengan pelajar. Awak hubungi pensyarah penilai, set hari apa, waktu bila awak nak buat penilaian tu. Okey, bukan bererti 14 hingga 18 hari-hari tu awak nak nilai. Dia penilaian dia kadang 15 minit je. Tak lama pun. Cuma itulah tempoh harinya. Katakanlah kalau pensyarah penilai tak dapat guna ruang tu, boleh je. Yang penting awak dengan pensyarah penilai set tarikh yang sesuai tu. Okey, boleh jadi office hour, boleh jadi hujung minggu, terpulang pada awak dan pensyarah penilai. Sama ada secara individu, maksudnya pensyarah penilai buat video call dengan awak dulu, settle awak, baru dia buat video call dengan pelajar lain pun boleh. Ataupun sekali satu video call, awak pun masuk pada waktu yang sama, ada 4 orang pelajar, seorang-seorang present dengan dia, pun boleh juga. Terpulang pada kesesuaian. Okey? Faham Faham. Lagi satu saya nak tanya berkenaan dengan slide presentation tu. Dia akan disubmit pada tarikh yang sama 13 hari bulan ke? Ya. Dia macam ni, pembentangan, slide pembentangan, laporan akhir dan buku log. Kalau dulu sebelum PKP, sebelum COVID, awak kena datang poli. Kita bagi masa hari itulah awak bawa buku log, laporan akhir dengan slide pembentangan dan present pada hari itu. Okey. Buku log, slide dan laporan akhir dalam banyak-banyak tu semua akan kami pilih mengikut kelas, 3 yang terendah, 3 yang sederhana, 3 yang tinggi. Untuk simpanan kami kalau nak diaudit nanti. Okey. Jadi yang terpilih tu bila nak dihantarnya, bila akan dipulangkan semula, apabila konvo nanti. Okey, itu cerita sebelum COVID lagi. Bila kali ni kita tak dapat nak buat macam tu, so apa yang berlaku, kita sediakan satu ruang, Google Form link tu, awak submit semua ke situ bermula 13 hari bulan sehingga tarikh penilaian. Maknanya katalah penilaian nak buat pada 18 hari bulan, daripada 13 sampai 18 tu awak hantarlah bila-bila. Tujuan dia nanti bila pensyarah penilai nak menilai awak, apa yang berlaku, ada pensyarah penilai dan kebanyakan pensyarah penilai dia akan baca dulu laporan akhir, baca dulu buku log dan baca dulu awak punya slide. Jadi dia akan ambil daripada
site tadi, daripada form Google site, Google link yang diberi. Okey, jadi dah ambil dari situ. Jadi ada dua peranan. Satu peranan adalah untuk simpanan UPLI dan jabatan, semua logbook, laporan akhir itu semua, seluruh pelajar politeknik yang LI pada sesi ini. Satu lagi untuk pensyarah penilai ambil untuk dia semak sebelum sesi penilaian berlangsung. Boleh tak pelajar terus je direct ke pensyarah penilai? Boleh, tak jadi masalah. Tapi kami tak ada simpanan. Okey, kami tak ada simpanan. Jadi apa yang berlaku, kita khuatir nanti awak hantar direct, pasal kadang-kadang pelajar ada lewat. Cik, saya lewat lah nak hantar ni, nak upload ni semua. Jadi saya hantar direct kat cik lah. Boleh, tak ada masalah. Tapi pelajar kena, setelah penilaian berlangsung, kena hantar dalam link tersebut. Pasal link tu kita akan semak siapa yang dah hantar, siapa yang belum. Okey, itu satu. Satu lagi, sebagai langkah keselamatan, bahawa proses penghantaran dokumen ni berlangsung dengan selamatnya. Sekarang ni kalau tak melalui kami, anda direct, kita khuatir saya tak dapat makluman. Saya tak tahu pasal awak direct. Kena kalau pensyarah pensyarah penilai tu kata awak tak submit pun. Awak tak submit pun borang. Awak tak submit pun pembentangan, awak tak submit pun. Dia cakap macam tu. Mungkin WhatsApp dia ada masalah ke, ataupun awak tak ada data ke, macam mana, tak sampai dekat dia. Masa penilaian, apa yang berlaku untuk awak, slide tak ada, laporan akhir tak ada, buku log tak ada, so kita bagi kosong semua tu. So awak pun mengadu dengan kami. Kami kata macam mana, memang awak tak upload pun dalam Google site kami. So apa? Kami pun tak ada bukti tu. Kami tak dapat nak tolong awak. Tapi kalau awak upload kat kami, awak pun rajin, awak nak hantar kat pensyarah, kan lebih baik kan. Ataupun awak dah upload, lepas tu pensyarah minta kat awak, awak hantar sekali lagi kat pensyarah. Pensyarah pun pensyarah kata dapat. At least kita ada simpanan. Kita ada simpanan. Satu lagi, kalau kena audit, nama awak naik, kata nama Anis naik, auditor kata kami nak tengok slide, kami nak tengok slide, kami nak tengok buku log, kami nak tengok laporan akhir, Anis tak hantar pula kat kita orang, direct ke pensyarah penilai. So apa yang kita orang boleh buat, bila saya tanya pensyarah penilai pula, dia dah delete lepas penilaian tu dia delete. Susah. Awak masa tu dah grade dah ke mana pun saya tak tahu. Susahlah macam tu. Jadi rumit. Dah nanti kita orang dapat teguran daripada auditor, dokumen pelajar tak lengkap. Susah. So jadi soalan awak, perlu ke submit ke kami slide tu? Perlu. Okey. Slide presentation tu dia hantar beserta dengan video. Video apa yang awak nak hantar? Sebenarnya dia video call saja kan. Maksudnya hantar slide sahajalah. So nanti masa ambil penilaian tu kami akan present secara berhadapan tu lah. Dia nanti bila awak discuss dengan awak set appointment dengan pensyarah penilai, ikut style dia macam mana. Kalau dia kata ramai-ramai sekali buat satu video call, macam itulah. Ada tu dia tak nak nampak awak pun. Awak hantar video rakaman sajalah. Hantarlah video rakaman. Terpulang pada dia lah. Okey, sama. Okey, ada lagi ingin bertanya? Kita dalam ruang masa kecederaan. Apa-apa yang berkaitan, saya okey saja. Yang berkaitan tentang LI,
Bukan tentang jabatan ke politeknik ke, tak ada apa. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Dan lagi satu berkenaan yang submit tu, macam kami bahagian FMB kan busy. Maksudnya kalau hantar lewat daripada tarikh 13 tu, dalam lingkungan sebelum 18 tu boleh ke? Boleh lah. Macam ni. Apa-apa buat appointment dengan pensyarah penilai, bagi tahu kat pensyarah penilai yang apa awak tak siap lagi lah, mana-mana part yang awak tak siap, jadi minta hantar lambat. Tapi hari penilaian, kalau itu yang pensyarah penilai minta, awak kena patuhilah. Kemudian janji dengan dia lah, awak nak submit yang lengkap tu bila. Pasal untuk kami tempoh 14 hingga 18 tu adalah tempoh untuk awak submit pada kami, pada unit LI. Tapi yang memberi markah bukan kami, yang memberi markah adalah pensyarah penilai. Jadi apa-apa pun keutamaan adalah pensyarah penilai. Bila dah selesai, pensyarah penilai kata okey, kau boleh hantar lewat sikit pun tak apalah, janji lengkap. Katalah 24 baru awak kaltim dengan dia, 24 lah cik baru boleh, 24 bulan 2 lah baru boleh awak submit. 24 bulan 2 hari apa lah? Hari Khamis. 24 bulan 2 lah cik. Okey, awak boleh submit yang lengkap tu pada dia lewat 24 bulan 2. Penilaian mungkin dibuat awal. Itu cuma macam dia nak pastikan awak betul-betul lengkap. Lepas tu bila dah, awak hantar ke LI laporan yang lengkap tu lah melalui link tadi. Cuma setelah 18 hari bulan, kita akan lihatlah siapa yang dah hantar atau siapa yang belum hantar. Jadi nama awak naik lah. Pelajar yang masih belum hantar laporan akhir. Jadi bila dah naik nama tu, segera-segerakanlah. Gitu je. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Ada lagi siapa-siapa ingin bertanya? Cik, Ya. nak tanya lah, yang buku log tu kan kena hantar untuk setiap minggu ke atau pilih-pilih hari? Okey. Pilih-pilih hari, untuk buku log, pilih-pilih hari, 20 hari yang terbaik. Tak kisah urutan. 20 hari yang terbaik. Untuk catatan mingguan, setiap minggu kena dihantar. So kalau kita tengok, kalau kira-kira balik, banyaklah juga yang awak kena scan. 20 hari, catatan harian. Catatan harian tu dah 2 page, tak salah. Lepas tu semua, maknanya semua catatan mingguan, muka depan, lepas tu detail diri awak. So itu semua kena disubmit lah. Catatan harian 20 yang terbaik. Jadi sekarang ni kalau awak rasakan catatan harian awak macam tak apa nak baik lagi, hantar, lengkapkan 20 yang terbaik tu je. Awak planning, ni boleh hantar, ni boleh. So bagi mantap yang tu je. Tapi untuk mingguan, kena hantar setiap minggu. Yang kita nak tengok adalah cop dan tanda tangan penyelia. Cop dan tanda tangan penyelia tu kan mengikut minggu. Itu yang kita nak tengok. Okey? Boleh? Boleh, terima kasih Encik. Okey, ada lagi siapa yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Cik. Ya. Macam yang mingguan tu kan ada tanda tangan supervisor semua kan. Kalau dia just job dan tanda tangan, dia macam tak bagi komen tak apa kan? Boleh. Dia rasa
Boleh, cuma pada ruangan yang dia tak komen tu awak tulis tiada. Jangan biarkan kosong. Pasal kalau Sebab awak daripada minggu pertama tu dia macam ni, dia kan macam ada banyak kerja kan. So dia macam tengok macam tu tapi dia tak komen je lah. Dia just tanda tangan cop untuk semua minggu. tak apa. Awak kerja awak tulis tiada je. Pada setiap minggu tu. Pasal kita tak nak biarkan kosong. Kalau biarkan kosong nanti nampak macam awak yang tak nak tunjuk kat dia ataupun awak yang tak nak bagi ruang untuk dia komen. Jadi kita tak nak macam tu. Yang mana ruang dia kosong tu awak tulis je dengan tangan tiada. Okey? Boleh Okay, baik. Terima kasih Encik. Sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Ruangan kehadiran tadi awak boleh tengok dekat Telegram tadi. Linknya. So boleh isi link tadi. Pagi tadi punya. Mana? Di kehadiran. Saya ulang balik. Okey, ada lagi yang ingin bertanya? Sudi-sudikan. Ada lagi? Nak tulis dekat Telegram pun boleh. Sebelum 4:30 kita tamat. Okey. So kalau tak ada, saya dah boleh buat penutup. Ada apa lagi ke? Yang mana saya dah sampaikan, awak faham, awak fahamkan. Lepas tu saya minta awak terangkan pada kawan-kawan lain jugalah yang tak dapat join kita punya sembang santai kita ni. Okey. So saya boleh buat penutup lah. Okey. So saya ucapkan terima kasih kepada pelajar yang mengikuti sembang santai sesi petang ni. Okey. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sudi hadir, meluangkan masa untuk mengikuti sembang santai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu anda dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan. Okey. Saya harap sebelum anda tamat, bagi pelajar tak kisahlah fasa 1 ke fasa 2 atau fasa 3, pada hari terakhir jangan terus lari. Okey, jangan terus caw je ataupun menyembunyikan diri. Nanti tahu-tahu je cukup pukul 5 terus belah macam tu. Tolong jangan macam tu. Anda masuk ke tempat latihan dengan cara baik, keluarlah dengan cara baik juga. Jadi saya cadangkan, saya galakkan anda sebelum tamat pada hari terakhir tu berjumpa dengan penyelia, rakan-rakan yang sama-sama bekerja dengan anda, HR, mana-mana yang berkaitan lah, yang mana yang selalu anda jumpa, mohon maaf. Lepas tu doakan anda berjaya. Mana-mana dokumen yang belum urusan yang belum selesaikan dengan orang yang berkaitan itulah. Okey. Lebih-lebih lagi pada penyelia lah. Mesti ada salah silap. Jadi kita berurusan dengan manusia. Jadi kita harap kalau ada yang terguris,
penilai awak ke atau rakan sekerja harap disettlekan dengan baiklah sebelum awak tamat. Okey. Begitu jugalah dalam urusan dokumentasi, contoh ada surat tamat ke, sijil, apa yang perlu nak selesaikanlah pada hari-hari terakhir tu. Okey. Macam saya kata tadilah, keluar masuk cara baik, biarlah keluar pun cara baik. Tunjukkan yang anda tu pelajar yang baiklah, pasal anda membawa nama PSIS di situ. Okey. Saya mohon maaf, okey, dari pihak saya, unit perhubungan dan latihan industri dan pihak politeknik secara umumnya, mohon maaf atas segala kesilapan, kekurangan, kekangan yang berlaku sepanjang kami menguruskan anda dalam latihan industri. Okey. Mungkin ini ruang yang terakhir saya dapat bertemu dengan anda. Jadi saya doakan anda tamat latihan industri dengan jayanya, anda tamat pengajian diploma dengan jayanya, dan anda berjaya dalam hidup anda lah, sama ada anda nak meneruskan pembelajaran anda ataupun dalam alam pekerjaan. Okey, saya doakan anda sejahtera, dilindungi oleh Allah dan oleh Tuhan, murah rezeki, sihat selalu, dan sukses dalam hidup. Okey. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Sehingga kita berjumpa lagi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cik. Sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cik. Sama. Terima kasih, Cik. Okey. Betul, Cik. Okey, sama. Jumpa lagi. Settlekan apa yang patut. Okey. Jumpa lagi. Nanti Encik bagi recording ni kan? Tapi saya rekod tu sekejap hilang, sekejap ada. Saya pun yang mana ada saya bagilah. Saya cuba bagi ya. Okey. Bye. Bye. Cik, Ya. Nak tanya soalan luar topik sikit. Boleh? Apa dia? Saya diterima tawaran untuk bekerja dekat syarikat yang saya bekerja tu. Tapi environment dekat situ kan dia macam tak berapa bagus. So nak minta pendapat Encik, patut ke saya terus ataupun cari tempat? Okey. Tak bagus tu bagi awak apa yang tak bagusnya tu? Contohnya macam kan macam apa tak apa jelas, tak apa sudah. contohnya majikan saya dia selalu tengking pekerja kat situ and macam itulah. Kira cara kerja dia tak sesuai lah dengan you atau style awak bekerja lah. Kalau mungkin awak fikir kalau awak teruskan bekerja di situ, khawatir awak tak ada rasa seronok, benda tu menjejaskan lah. So bagi saya itu bagusnya bila kita ada latihan industri.
bos nampak kita, kita boleh buat kerja dengan baik. Tapi dalam masa yang sama kita pun boleh nampak situasi atau suasana kerja yang diterapkan oleh majikan kita. Jadi bila ada offer macam tu, dia bukanlah paksaan. Jadi awak boleh pilih sama ada nak terima atau tidak. Kalau bagi saya macam ni, dia bagi dia belum, awak belum terima kan, dia cuma offer kan. Betul. Jadi awak tolak dengan cara baiklah. Mungkin awak boleh kata lepas ni awak nak sambung pelajaran, ataupun kalau awak kata awak dapat kerja tempat lain, saya ingat awak akan mengguris hati dia lah. Tapi awak boleh cakap itulah, awak nak sambung pelajaran ataupun selepas belajar family awak ada perancangan lain lah untuk diri awak. Jadi mungkin awak perlukan setahun dua untuk recover. Awak cakap je lah macam tu, ya atau tidak tu terpulang lah kan. Tolak dengan cara baik lah, jangan cakap tempat lain bagi offer lagi bagus, tak ada kena nak marah-marah tu, janganlah cakap macam tu. Awak cakap macam tu lah, awak nak sambung belajar lagi lah, ataupun tempat tu jauh ke, okay lah. Tolak elok-elok lah. Okey, tak apa, cari lagi kerja kat tempat lain yang lagi sesuai untuk awak. Okey, baik. Assalamualaikum.